Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم يسر ولا تعسر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سهرمتي حضرين رحمتي الله سبحانه وتعالى. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa lagi malam ini. Alhamdulillah, kita masuk pada tahun baru dah. Tahun baru 1445, maknanya berlalu 1445 tahun dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita, iaitu panduan yang paling besar Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnahnya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak berkongsi di antaranya hak ni kita selalu kita lalui dalam hidup kita tiap-tiap minggu. Di antaranya solat Jumaat, keutamaan yang disebutkan. Kita nak bicara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dalam babnya itu keutamaan solat Jumaat, keutamaan dan kewajipan dia mandi pada hari Jumaat. Ni hari Jumaat ni di antaranya satu kelebihan, satu keutamaan yang besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, dan dalam Quran ni ada satu surah yang namanya Suratul Jumaah, yang di antaranya disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam Suratul Jumaah surah yang ke-62 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila solat dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah kurniaan dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Surah Jumaah surah yang ke-62 ayat 10. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi ini di antaranya imam yang bermazhab dengan Imam Syafi'i kita. Dan maknanya Imam Nawawi ini mazhab dia Imam Syafi'i. Dia menyebut dalam kitabnya, kitab Riyadhus Salihin, di antaranya Jumaat ni duduk dia pada antara hari di antaranya hari Sabtu dan juga Khamis. Jumpa Khamis, lepas tu kita jumpa Jumaat lepas tu Sabtu. Maka hari Jumaat ni Allah Subhanahu wa taala anugerahkan khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat dulu di antaranya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada mereka bukan hari Jumaat. Dan di antaranya Yaumul Sabt, disebutkan pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari kebesaran orang Yahudi. Tak adalah hari Sabtu ni hari besar pada pokok dia. Tetapi Allah jadikan juga pada, iaitu mereka yang beragama Nasrani, sebagaimana hari itu hari Ahad. Hari Ahad ni hari kebesar daripada hari Ahad kebesar daripada orang Nasrani. Hari itulah dia nak pergi ke gerejanya apa semua. Tetapi kalau nak dilihatkan, kedua-duanya Yahudi dan Nasrani ni, mereka membesarkan juga hari Jumaat. Sebab apa dia? Walaupun hari Jumaat, hari Sabtu Ahad tu hari kebesaran pok dia, tapi Allah letakkan kemuliaan pada hari Jumaat tu, sehingga mereka menerima kebesaran, keagungan pada hari Jumaat. Sehinggalah para ulama di antaranya mengarang kitab, menulis satu hari. Dalam Jumaat ni ditulis, dalam seminggu ni ada satu hari yang besar. Antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia tulis pula dalam satu kitab dia, babnya dalam kitab, iaitu nama kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab beliau tulis pula satu bab kelebihan hari Jumaat. Besar hari Jumaat ni. Sebab tu kita dalam seminggu ni ada satu hari kebesaran, hari Jumaat. Dalam setahun dia ada hari kebesaran dia. Nanti kita jumpa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha, rawahul Muslim. Hari Jumaat ni Rasulullah sebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan di antaranya, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Dalam banyak hari ni kita duk rasa hari ni. Betul, kita tak nafi hari Sabtu, hari Isnin, hari dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin, hari sunat kita puasa dalam seminggu sehari. Kemudian hari Khamis disunatkan kita puasa pada hari Khamis. Tetapi di antaranya Jumaat ni adalah satu kelebihan yang besar lagi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sebut khairu yaumin, sebaik-baik hari tala'at alaihim, yang mana pada hari matahari terbit di dalamnya. Pada hari itu, pada hari mana? Pada hari terbit matahari. Hari Ahad terbit matahari, Senin terbit, Selasa terbit, Rabu terbit, Khamis terbit. Tapi Jumaat ni tak serupa. Maknanya kelebihan hari Jumaat. Makna kalau kita kata hari Jumaat ni hari yang dinanti-nantikan oleh matahari, walaupun dia terbit hari lain, tapi dia tak sabar nak jumpa dengan Jumaat. Supaya kita lah hari Jumaat cuti dah patah. Jumaat satu kita cuti, kena hari Khamis juga sorok dah kita ni. Tak sebab apa? Hari Khamis Jumaat. Tapi orang luar ke dia cuti pada hari Sabtu Ahad. Pernah orang kata apa, di isu supaya hari Jumaat cuti, tukar. Jumaat satu tukar. Boleh kata ke orang Tino ni, orang bekerja ni, pejabat ke kerja mana-mana pun dia tak sih cuti hari. Tak sih cuti hari Jumaat, dia kata. Sebab apa dia? Sebabnya kalau dia cuti hari Jumaat, rugi. Sebab dia tak boleh nak pergi shopping waktu hari Jumaat. Ni situ duduknya. Orang jatuh kaum Adam pergi semaya Jumaat, buat dia masuk mall, shopping, sesuai harga nak beli barang ni. Masa tu lah ni hujung jari dah. Macam-macam cara beli. Waktu tu menyebabkan puak dia ni kalau cuti hari Jumaat, dia kata tak ada lah hari Khamis tak boleh. Jadi hari Jumaat tu dia boleh terbit dah. Waktu Jumaat terbit, pakai terbit kelik, tak malah masuk pejabat dah kadang-kadang tu. Pakai esok mari pula hari mana? Hari Senin tu pula marinya. Jadi tak save buat dia hari Jumaat cuti ni. Sebab nak ekstra cuti tu lebih. Jadi kita balik pada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW sebut hari Jumaat ni di antaranya terbitnya mata pada hari itu, di antara pada hari Jumaat, sebaik-baik hari pada hari Jumaat terbitnya matahari. Sebab apa dia? Sebab Rasulullah sebutnya fihi khuliqa. Padanya Rasulullah sebut diciptakan, dijadikan Adam. Hari Jumaat ni jadikan Adam. Tempat kita di Malaysia kita ni ada orang, minta maaf lah kalau sakut kena, bukan nak mengata tak. Ada orang bakar dia bukan bakar Said. Ada bakar Said ke buat kita ni? Said belakar buat kita ni sebenarnya. Nabi belakar tak? Jadi orang sana, kalau tak silap ambo lah, orang Perak. Orang Perak ni kalau tubik beranuk hari Jumaat, malam Jumaat, puak dia pun letak lah nama anak Said. Sebab apa Said? Sebab dia kata hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Ayahnya bukan bakar Said. Dia sebenarnya tak ada gapo tapi nak royaknya. Tapi kalau setengah-setengah Said, betul-betul Said mari daripada Said ni, dia ada senarai nama tu. Setengah-setengah tu nama betul Said, mari tu bit list nama-nama tu. Dia tengok, nama ni bukan Said betul ni. Said ni Said palsu. Boleh setara tu dia ada senarai nama tok pok siapa kau pertama sekali. Situ buat dia. Jadi kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah, hari Jumaat, malam Jumaat lahir tak nama anak Said. Ayah tak Said. Kadang-kadang ayah Saidnya, tapi bunyi pun Said. Akhirnya orang panggil Said. Ramalah Said lagu tu dia. Nak sebutnya jenis Said. Jadi Rasulullah sebut fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat ni Rasulullah SAW sebut Nabi Adam diciptakan. Tu besar tak besar hari Jumaat ni Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumaat ni Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumaat juga Nabi Adam tok kita ni dikeluarkan daripada syurga. Sebab apa dia? Sebab apa hadirin? Kalau kita kata mikir kalau tidak puak kita dalam syurga dah ni. Dah. Orang mikir muka Nabi Adam tok kita dalam syurga. Sebab apa tubik daripada syurga? Baik, hak pertama belum kita sebut Nabi Adam ni, ada lagi yang kedua dalam setahun sekali.
kita lalui dah, baru lepas ya. Baru lepas. Di antaranya Rasulullah sebut dalam hadis disebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Dalam seminggu Rasulullah sebut hari yang paling besar mulia dia dalam seminggu ni hari Jumaat. Dalam setahun ni hadirin, hak paling comel pada hari yang paling mustajab doa, paling hari molek, iaitu pada mana? Khairu yaumin, sebaik-baik hari, terbitnya matahari, padanya mana? Iaitu padanya tidak lain tak bukan Yaumu Arafah, pada hari Arafah. Pada hari yang ke-9. Hari yang ke-9 hari Arafah ni bila? Baru lepas kita baru masuk Muharram. Dalam hadis sunnahnya sebenarnya, kalau kita lihat dari segi sunnah dia lah, perbuatan amalan bertakbir raya haji ni. Dia raya puasa ni pendek ya masa. Raya haji ni sunnahnya Rasulullah buat bila? Terbit matahari pada waktu subuh hari yang ke-9. 9 tempat kita bukan 9 di Mekah. 9 tempat kita ni. Hari yang ke-9 tempat kita ni, mana-mana tempat pun hari ke-9, maka sunat kita bertakbir raya dah. Tu memang sunnah Nabi. Tapi sahabat hamba tu dia bila buat takbir raya hari tu, ada jemaah tak tahulah dia agak allergic kali dengan takbir raya awal ni. Dia ambil kalender takwim tu, dia ambil takwim dia bawa ke Tok Imam sahabat hamba ni. Dan dia kata, "Ustaz, guano dia mu ni takbir awal ni esok raya, guano hari ni takbir dah." Dia kata sudah tak faham lah ni. Tak nak ayatnya sunnah, dari segi sunnahnya maknanya 9 daripada hari yang ke-9 Arafah ni boleh dah takbir bila? Pada lepas sembahyang subuh tu takbir lah. Lepas sembahyang sampailah hari yang ke-13. Nak ayatnya. Nak ayat, tapi kadang-kadang orang kita ni ada jadi pelik. Ada hak bangun dia kata. Jadi ada hak bangun. Hak bangun-bangun ni pakai bobel apa Tok Imam ni tokar kali agaknya dia kata raya dah hari ni takbir. Pakai kelik lagu tu senyap. Ada hak takbir, ada hak pakai akak punggung pakai kelik. Ada orang lagu tu. Bukan duk menari, bukan duk joget, duk takbir, apa salahnya duduk je lah tak. Tapi nak ayat kalau tak faham, maknanya tak memahami kedudukan sunnah yang mana kita buat. Jadi hamba pun bila kita TMA kita pun buat. Tapi ada juga orang punya, mana TMA? Muncul dia tak ambil kalender juga takwim. Kena ambil dia takwim juga, agak-agak pula ada nak tunjuk. Ingat kita tukar kali, TMA ni agak ingat raya dah hari ni kali. Dah memang sunnah hadirin. Sunnah yang dibuat pada hari Arafah ni kita takbir. Jadi kemudian ni panjang umur kita buat. Sebab apa dia? Sunnah, menghidupkan sunnah ni satu benda yang besar dalam hidup kita. Jadi Nabi sebut hari yang paling terbaik di antara dalam setahun ni apa dia? Pada hari Arafah. Hari tu hari yang paling terbaik. Hari tu haji ni dia melibatkan Yaumul Arafah. Kalau tak ada Arafah ni tak jadi hijrah haji. Baik. Nabi SAW sebut hari Jumaat ni hadirin tak? Kalau kita tengok di antaranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Jadi kalau kita lihat Nabi Adam ni tok kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam dihasut oleh syaitan. Dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 20 hingga 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa lahuma asy-syaitan liyabdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Allah sebut kemudian syaitan membisikkan. Syaitan ni kerja dia mewaswaskan. Nak kerja was-was ni jangan main. Kita tengah semayang alik molek semayang kadang-kadang 3-4. Hak lebih ketaranya asal hak 4. Kemudian apa dia? Isa. Dok hak ni jadi semayang. Hak tu syomel sebenar semayang ni di masjid. Tak tukar dah kita. Dok insya-Allah tu email tak tukar jarang, kalau tu email tukar jarang sangatlah. Tapi kadang-kadang ada juga bila syaitan dia pandai. Dia setan ni kadang-kadang kerja dia nak was-was kita, nak hanyut kita semayang ni apa dia? Antaranya lah. Kita buang tubik nak mari semayang maghrib, otin nak kirim. Balik nanti beli gula sekilo. Ustaz. Beli gula hak merah atau gula warna merah? Gula warna merah, gula merah tu tak? Bekas warna merah apa? Plastik merah. Dia ada warna plastik warna hijau, warna merah. Dia kata beli warna merah tu tak?
Kita pun semaya takbir saat ni maghrib ni tak ada setan mari. Semaya Allahu Akbar, setan pun mari gula. Kita duduk semaya dengar gula. No, duduk ingat gula, kena gula-gula kepok dia. Dia main gula ni siapa apa dia? Siapa habis semaya ni, habis semaya gue salah, sebutir gula pun tak ada depan kita. Habis semaya, ingat tu tak ada dah gulanya. Kita pun bom klik. Masa tak ada kuliah, kata ada mungkin tak. Klik kat rumah, dia tanya, mana gula apa? Allah. Tepuk dahi. Apa dia? Allah tak ingat. Dia semaya tu dia ingat betul-betul gula warna merah, plastik warna merah. Jangan terlupa apa, jangan terlupa. Ingat oleh-oleh. Nak oyak setan je kerja dia. Itulah kerja manage setan tu. Tak payah lari. Kerja dia memang lagu tu. Nak munah kan? Tu kita, setara kita ni orang biasa. Nabi Adam tu Nabi tok kita. Dia buat kona boleh ke dia? Dia kena boleh Nabi Adam. Dia pergi was-was. Fawaswasa lahum syaitan. Dia bisik. Ini kerja setan ni bahaya. Sebab tu membisik-bisik ni Nabi lari buat kita dah. Kita duduk 3 orang, kita bisik dengan guru kita sebelah. Seorang kata, ngopak aku ni. Kalau tak ngopak tak, kena membisik dah. Duk bisik. Yang mana bisik ni mendohak Nabi lari. Jadi apa yang berlakunya? Dia membisikkan perkara yang jahat agar apa dia? Agar mereka berdua, Nabi Adam dengan Hawa ni, menampakkan aurat mereka. Dia bisik. Buat. Syaitan mengatakan dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Syajarah hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ni. Syaitan kata tak apa wahai Adam. Sebenarnya syaitan kata sebenarnya bukan bergapo. Syaitan dia kata aku ni sebenarnya nak oyak kamu ni Adam, wahai Hawa, aku ni menjadi penasihat padamu. Menjadi penasihat. Piramli dia pandai buat cerita. Penasihat 2.5%. Dia pandai nasihat dah. Maknanya kita lihat syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sebenarnya tak ada gapo. Gilah makan buah tu, gilah makan pokok tu, tak ada gapo dia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lagi, tapi dia bisik-bisik. Sehinggalah bisikan tadi termakan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun nak ringkasnya lah, nak oyak ni Nabi. Sebab pun Nabi Adam ni dikeluarkan pada hari Jumaat, pada syurga ni. Nak oyak, kalau tidak kita duk kata pok kita dalam syurga lama dah. Ulama membahaskan tentang syurga hak Nabi duduk ni. Nabi Adam duduk. Sebab syurga hak hakiki ni tak ada orang yang masuk. Dalam hadis Nabi banyaklah disebutkan. Orang yang pertama masuk syurga, Nabi kata aku hak masuk syurga pertama. Lepas tu kata Nabi Adam dalam syurga tu lagu mana? Maka ulama mengatakan bukan syurga hakiki, tetapi syurga yang disebutkan itu bukan syurga hak nak duduk ni, tapi Allah jadikan seperti mana syurga juga hak Nabi Adam duduk. Adanya sungainya, adanya pokok-pokok, adanya tumbuh-tumbuhan. Ni maka ulama kata hak ni syurga yang dikatakan indahnya, tetapi sementara. Sebab apa dia? Sebab Allah buat dah bumi ni, Tuhan buat dah, Allah jadikan dah bumi ni, Allah jadikan manusia ni, anak Adam ni, cucu Nabi Adam kita ni, untuk apa dia? Untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat dia kata, ya Allah, aku tengok puak-puak jin tu pun duk perai puak dia duk atas muka bumi. Kalau buat anak-anak cucumu lagu mana lah. Allah Subhanahu Wa Taala kata aku lebih mengetahui. Aku lebih tahu, aku buat, aku tahu. Nak royaknya. Malaikat ni nak royak. Dia takutnya buat rosak punuh lagi dunia ni. Nak royak, tapi lagu tu lah hadirin. Jadi nak ringkasnya, ketika mana Nabi Adam menghampiri pokok makan buah tu apa semua, dihasuknya oleh syaitan dengan hawanya apa semua, maka menyebabkan Allah membuka aurat mereka yang selama ni demo tu tak boleh tengok. Tak boleh tengok aurat ni. Tak kenal dah. Tak kenal, tak boleh tengok. Tak, sampai hari ni kita pun nampak kita sendiri. Tak nak wayaknya, sehingga asalnya Allah tutup. Tak terbuka, tak nampak dengan mata. Tapi disebabkan Nabi Adam, maka waktu tu Nabi Adam pun ambil daun-daun kayu tutup, maka Allah tetap membukanya. Sehinggalah sampailah hari ni. Ketika mana Nabi Adam buat kesalahan ni, ni manusia ni, Allah sebenarnya nak royak kita ni. Allah sebut dalam Quran, wa asa adamu rabbahu faghawa. Dalam surah Taha Allah kata apa? Dan telah derhakalah Adam kepada Tuhannya. Derhaka Nabi Adam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut memang Nabi Adam ni telah derhaka dan telah sesat. Sebab apa dia? Sebab melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Adam ni manusia yang cerdik.
Nabi Adam ni manusia cerdik. Cerdik tak cerdiknya apa dia? Bila tubik daripada syurga ni, maka Nabi Adam doa selalu ke Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Hak ni kita duk baca ni dalam Quran pun disebutkan dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah royak selalu Nabi Adam ni bila tubik taubat selalu. Nak royaknya taubat ni pintu sentiasa terbuka. Sampai bila? Sebelum terbit matahari belah barat, sebelum hakum nyawa dihakum kita. Taubat ni jangan tunggu. Bila? Ni taubat. Sebab tu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertaubat ni apa dia taubat? Para ulama mengatakan taubat ni nadamah, menyesal. Menyesalnya, dia menyesal. Bila kita menyesal tu kita taubat. Menyesalnya, ya Allah, aku tak saya dah ulang. Tak saya buat ya Allah. Itu taubatnya. Bila taubat, rukun taubat menyesal. Dan tidak akan mengulangi. Dan kalau boleh menyesal, taubat ni tak saya duduk dah situ. Kalau tepat tu boleh menyebabkan kita ni boleh balik buat. Nak berjebak balik kita dengan benda ni. Kalau minta maaf sebutlah tempat kita, negeri kita ni tak ada lah. Bukan kuda. Nak pergi kuda dengan Allah merata-rata riti. Upil kuda daun ketung. Hak ni lah yang membahayakan masyarakat kita. Tapi nak sebutnya hadirin, orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Adam alaihi salatu wasallam menyebabkan apa dia? Dia mengatakan qala rabbana, berkata Nabi Adam, Tuhan kami zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Allah ni dia suka bila hamba ni sebut mengaku. Sebut mengaku, ya Allah aku telah menzalimi diriku. Dalam satu hadis Nabi SAW doa Nabi tak tinggal lepas mayat. Bukan lepas mayat, sebelum bui salat. Di antara Rasulullah baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Hak ni Nabi tak tinggal. Kalau boleh kita apa baca doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi diriku zulman kathira, banyak sangat ya Allah aku buat zalim pada diriku. Kita mengaku Tuhan ni Allah tak ada kita pun kalau buat salah dengan orang kita mengaku lagu mana agak-agak hamba minta maaf lah, hamba tepuh kata demo minta maaf banyak. Dia orang nak marah tadi tak apalah. Kalau ikut dia kata pah bala demo ni, tidak demo ni kata demo bayar. Tapi sebut kita minta maaf banyak, hamba tak sengaja, makna kita royak, kita mengaku salah kita ni. Anak kalau mengaku salah dak, suami atau isteri pasangan mengaku salah, dia tanggung mengaku salah. Tak ada lembut dah. Tak ada. Tuhan lebih pada tu lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Tak ada orang yang boleh ampunkan dosaku ya Allah illa ant, kecuali-Mu ya Allah. Faghfirli rahmatillah aku ya Allah. Warhamni, faghfirli ampunlah dosaku, warhamni rahmatillah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah ni bila dengar doa hamba dia lepas dalam semaya ni, Allah Tuhan ni tak ada lah. Dia suka hamba dia mengaku salah. Maka Nabi Adam qala rabbana zalamna, berkata Nabi Adam, rabbana Tuhan kami zalamna, kami telah menzalimi diri kami, anfusana kami diri kami ya Allah, wa illam taghfir lana, sekiranya Kau tak ampun dosa kami ya Allah. Nabi Adam berdoa menitih pada Allah, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kelak kami jadi orang yang rugi, khasir, rugi ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyahut, Allah Subhanahu Wa Taala menyahut, thumma jatabah, Allah sebut dalam Quran. Kemudian Allah menjawabnya, ijabah doanya, rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dalam surah Taha Allah kata apa? Kemudian Allah menerimanya, menjawab apa yang diminta oleh Nabi Adam. Terima terus doa Nabi Adam, taubat Nabi Adam. Kenapa? Kesal perbuatannya. Kalau tidak menjadilah yang dikatakan Nabi Adam ni derhaka dan sesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hukum Nabi Adam ni sesat dan derhaka. Tapi walaupun setara tu kedudukan Nabi Adam, silap situ sikit ya. Ya kita mungkin lah. Ya tak hafal kita tubik daripada syurga. Perbuatan kita ni tak. Mungkin kata-kata kita. Tapi nak sebutnya dengan kita berdoa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai, menyukai hamba yang bertaubat. Maka kita kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi bab taubat ni, Nabi pula kata apa? Nabi bertaubat mi'ata marrah satu hari. Istighfar, astaghfirullah. Lepas tu lepas maya tak? Lepas maya ni Nabi apa dia? Istighfar, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nak sebutnya tu dalam semaya, luar semaya lagi lah. Ni hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tu nak sebutnya pada hari Jumaat ni mulianya kejadian Nabi Adam
diciptakan Nabi Adam. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi Adam ni, sebab tu kita kalau boleh kena hidup satu amalan so ni. Amalan apa dia? Amalan memberi salam. Bagi salam ni. Orang Arab ni kalau bab beri salam ni, masya-Allah hebat. Tak lawan dengan puak kita. Puak kita kadang-kadang beri salam dah, Assalamualaikum. Dia tak jawab, dia tengok. Dia tengok bawah. Dia tengok atas, dia tengok bawah. Siapa dia beri salam kamu ni? Orang kita setengah dia. Tak jawab salam. Duk mikir, memori tak berapa nak ingat. Lah tak jawab salam. Orang Arab, Allah, nak royak, Assalamualaikum. Jumpa Assalamualaikum. Tak kenal pun tak ada masalah. Kita ni, kalau tak kenal, tak beri salam. Tak. Kalau beri salam tu ada benda lah nak minta tolong tu. Ada, Assalamualaikum. Aguan nak beri salam ni, ada berapa nak minta tolong ni. Kita je pula nak royak. Nabi Adam ni, ketika mana Rasulullah sebut dalam hadis Muslim, ketika Allah jadikan Nabi Adam, maka yang pertama Nabi Adam ni Allah perintahkan apa dia? Allah Subhanahu wa taala, izhab, pergilah kamu wahai Adam kepada mana? Al malaikah, pada para malaikat. Hok duduk 5 orang kelompok ni pergi bui salam kata Nabi. Allah Rasulullah sebut. Allah perintah Nabi Adam bui salam mana? Kepada siapa dia? Kepada malaikat. Nabi Adam pergilah, Assalamualaikum. Jawabnya malaikat, Waalaikumsalam. Bila malaikat tu jawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam bab salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ni bila duduk dalam syurga, sebab tu ada satu syurga nama dia Darussalam. Nama syurga tu tempat yang sejahtera. Maka Nabi Adam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalam. Maka satu benda hak tak tinggal daripada syurga sampai ke dunia ni apa dia? Amalan bersyurga. Apa amalan bersalam. Sebab tu kita kalau boleh bersalam, Assalamualaikum. Cuma bersalam ni ada tempat tak boleh jawab. Nak semaya saat ni Tok Imam mana kita semaya nak. Abah bersalam ni Assalamualaikum. Jemaah pakat jawab Waalaikumsalam. Tak ajib jawab tu. Jangan hamba dengar ustaz tu kata kena jawab salam. Tu salam nak berhabis semaya. Salam menandakan habis semaya, jangan. Ataupun kita mana tak salam waktu tak suruh jawab lah. Kepakat jawab belakang. Hamba dengar ustaz tu kata kena jawab salam ni. Jodoh sangat lah tapi bukan waktu semaya. Lain pada tu jawablah salam. Nak wayaknya hadirin dirahmati Allah. Kadang-kadang luar daripada latar kita ni kan, bukan Islam ni, kadang-kadang dia dulu beri salam. Kita tubik-tubik nyok dia beri salam, Assalamualaikum. Boleh, tapi Nabi kata tak boleh kita ni beri salam ke puak dia. Rasulullah sebut kita ni orang Islam tak boleh beri salam ke puak dia, tapi puak dia beri salam kita tak apa. Tak apa, puak dia beri salam kita jawab. Cuma orang Yahudi ni penuh. Orang Yahudi ni dia penuh mendoakan Nabi. Dia beri salam kat Nabi. Assam nama dia. Nama dia Assalamualaikum. Assam ni apa dia? Celakalah kamu, ataupun disebut matilah kamu kerana racun, diracun. Rasulullah ajar bila ada orang bui, tapi tak ada pak kita misalnya lagu tu. Dah. Assalamualaikum. Assam tu nama kurang asal dah kalau bunyi kita bahasa kita dah kurang asal kata dah. Assalamualaikum jawab dia alaikum. Waalaikum Nabi kata. Waalaikum maknanya ke atas kamu, kembali balik benda hak kamu doa tu. Tapi puak kita beri salam ni comel. Kalau boleh kita hidup beri salam. Cuma kalau makna kita pergi rumah orang tu beri salam, Nabi suruh beri salam. Assalamualaikum. Tak, tengok 3 kali beri salam. 3 kali beri salam tak jawab, kita nampak keribat dia. Jangan pecah pintu tu, nak katak juga. Buka pintu ni, dah kawan tahu demo ada. Jangan. Orang tu nak berehat, dia tak boleh buka, tu privasi dia, hak dia. Tak boleh kita kata, nak jawab tak sejawab tu dia. Mungkin dia jawab pelan. Tapi dia baru klik, nak berehat, nak jumpa main dengan anak-anak kita, sapa-sapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 300 kali beri. Tak, beri salam je, 30 kali beri salam. Jangan, 3 kali beri salam, tak jawab balik. Lain kali pula kita marinya. Orang tu sibuk, orang tu ada urusan lain. Ni kita duduk nyokong katak juga pintu tu. Punah pintu-pintu kocinya tak. Jangan lagu tu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berkenaan dengan iaitu pada hari Jumaat Nabi Adam alaihi wasallam. Hadis yang lain Rasulullah sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Jumaat Nabi kata dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tawaddaa. Ni hari Jumaat ni, hari kebesaran ni. Man tawaddaa fa ahsana alwudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansat. Fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha.
Rasulullah SAW sebut hadis Muslim. Nabi SAW sebut sesiapa yang berwuduk, man tawadda'a, siapa berwuduk. Sunnah hak Nabi ajar kita ni berwuduk di rumah. Ambil wuduk di rumah. Kadang-kadang kita mari masjid dengan motor dak, mari ambil dengan motor. Ada orang tengok masa wuduk rupa itu. Duk perhati kita sapa masjid ni ada ayah haji tu bawa mak haji. Oh loh, kesian ke mak haji tu. Ayah haji kata, jangan pergi, naik motor. Naik motor pula bok ada belakang tu. Dak bok orang biasalah kerja kan petok kopi tu. Jangan pergi. Mak haji nak naik motor kena pijak stand tu dulu. Kena pergi ayah haji. Ayah haji kata, jangan pergi. Patah semaya aku. Oh Allah, kesian mak haji ni. Nak banyak, jangan pergi. Patut kamu nak naik lagu mana? Pergi hak belakang tu. Saya mak aja, siapa-siapa masjid ni cetung muka, siapa-siapa kata muslimat kata buat apa mak haji dia. Pak haji mu lah, buat apanya? Tak suruh pergi naik motor. Oh lah kata Pak haji berdoa nah, ambil lah semaya balik masjid tak apa. Oh dah ustaz kata sunnah ambil semaya di rumah. Betul hak tu sunnah ambil semaya di rumah. Batal kan ambil balik di masjid, tak ada payah dah nak klik-klik pula dah. Oh jangan duk. Tapi dalam bab hak ni khilaf ulama panjang nak ceritanya. Dalam bab wuduk ni tapi kita bab lain lah. Tu kemudian. Tapi nak ayatnya hadirin dirahmati Allah. Jumaat ni Nabi SAW sebut man tawadda'a fa ahsanal wuduk. Siapa yang ambil wuduk kemudian dia comel wuduk dia. Rata molek anggota wuduk dia. Dia pergi ke masjid dia, kemudian thumma atal Jumaat, kemudian dia pergi sembahyang Jumaat. Dan paling comel lagi sunnah pergi Jumaat ni jalan kaki, pergi masjid ni jalan kaki. Mari tak jauh lah, kalau jauh-jauh main jalan kaki lambat siapa ada. Maknanya sunnahnya jalan kaki. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastama'a wa ansat. Kemudian dia mendengar khutbah dan dia duduk dia tak buat gapo-gapo, dengar sungguh-sungguh khutbah. Ni khutbah. Kita kalau boleh lah, ambo masa pengalaman kita duduk orang Arab ni, kita tak dengar budak-budak gagah. Tak dengar budak-budak gagah. Tak ada dengar. Kalau tempat kita ni kadang-kadang kat belakang juga, kalau kena 2 tingkat dekat atas tempat dia saja duk gusti bergum. Dia hak paling comel budak-budak ni tak suruh gagah mudah ya. Ambil tak sebelah seorang-seorang. Sebelah kita budak tak gagah budak-budak. Percaya lah. Lah ni hok duk gagah ni apa dia? Sebab orang tua tak ada dengan dia. Oh duduk dengan puak-puak dia ni yang berembah gusti yang main god tu. Tak. Khatib kata duduk dia budak. Dia sementara tak ada seminit. Main pula. Kita budak juga tu tahulah dak. Nak royaknya tak sewi budak gagah lagu tu. Duduk sah dengan orang dewasa insya-Allah. Tak main, tak gagah budak-budak. Jadi Rasulullah SAW sebut jangan gagah. Sebab kita pula kata, budak dia. Saja dah kita Jumaat kita. Nah, lepas tu lagu mana kita nak selesai masalah budak-budak ni? Tak ada cara dah. Kalau kita kata budak duduk dia kan, saja. Sebab Nabi kata kena dengar duduk dia, tak boleh. Sehingga kata Rasulullah membilang anak batu. Membilang anak batu ni kata riwayat masjid Rasulullah tak ada kapek macam kita. Batu-batu tu duduk main batu. Ada yang mengatakan bila tasbih. Bila khatib duduk tasbih, duduk zikir, duduk khutbah, dia bila subhanallah. Tak boleh duduk zikir lagu tu. Kena dengar sungguh-sungguh. Dengar. Mana boleh buat apa dia? Kalau kita lari budak kat saja. Jadi nak menangani masalah budak lagu tu cara dia. InsyaAllah budak-budak akan senyap. Hadirin dirahmati Allah. Nabi kata orang yang buat lagu tu dia dengar, dia dengar, dia tumpukannya dengan mendengarnya, ghufira lahu ma bainahu, Allah ampunkan dosa dia. Dosanya apa dia? Di antara Jumaat kepada Jumaat yang akan datang. Makna Jumaat ni Jumaat depan. Allah ampun dosa kita. Sebab apa dia? Sebab kerana apa? Hari Jumaat ni besar tak besar? Dengar khutbah. Kita dengar molek khutbah. Kita dengar molek, kita duduk molek tak gagah. Comel duduk kat masjid kita lah ni. Boleh kata kekon belakang dah. Masjid kita tak Jumaat ni pun masjid lain kekon. Tak ada usul dah, tak ada peluh ke apa duduk sedap-sedap. Dengar kata apa kapek gelai duduk dah kadang-kadang. Tak khabar kita duduk kapek baru ni. Hadirin dirahmati Allah. Ini Nabi SAW sebut diampunkan oleh Allah. Di antaranya dan kata Rasulullah wa ziyadatu salasata ayyam, dan ditambahkan 3 hari pula dah. 3 hari lepas Jumaat satu Ahad, maknanya kelebihan hari Jumaat ni besar tak besar. Cuma hari Jumaat ni kalau kita lihat di antaranya Rasulullah SAW sebut di antaranya kita kalau boleh hari Jumaat ni, kalau boleh dalam sebulan ni kita ambil sehari itu dalam sebulan ni, kan ada sekali kita kena ambil korban unta. Ni dok kadang-kadang setengah ni khutbah kedua baru nak turun rumah. Gagah.
Nak khutbah kedua tu rumah, tak ada gimana duduk rumah ya. Tapi pesen kita, selagi tak habis bel, selagi tak khatib tak beri salam, selagi tak habis khutbah kedua baru nak turun. Berat. Biar ada sekali dalam hidup kita ni, kata Nabi SAW, biar ada sekali dalam sebulan ni kita korbannya apa dia? Sebab Rasulullah SAW sebut, di antaranya apabila seseorang itu dia pergi ke mana? Pergi ke masjid. Dalam hadis, manirtasala yaumil Jumaah, siapa dia menyucikan diri dia hari Jumaat ni, Imam Nawawi dia kata, nak kata sunat dok mandi ni, wajib. Bukan mandi wajib, mandi pada tu dok. Nak pergi Jumaat aja kita kata lah pukul 12 kita nak pergi. Imam Nawawi kata wajib mandi waktu tu. Pernah berlaku Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni orang alim, bukan calon-calon dok. Sayyidina Uthman ni khalifah Rasulullah. Sayyidina Uthman ni hadirin, kalau kita lihat zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sayyidina Umar ketika mana duduk atas mimbar, dia berkhutbah, Sayyidina Uthman ada dah. Belum tu siapa dah, duduk dalam masjid dah. Siapa ni duduk dalam masjid dah, tiba-tiba dia berasa tak senang duduk. Sebab dia kata apa dia? Ambo mari saat ni nak mari sembahyang Jumaat, saat ni ambo tak mandi, ambo ambil wuduk je. Kemudian Sayyidina Uthman pun tubik balik daripada masjid, dia pergi mandi sebentar. Dia pergi mandi sebentar, mandi. Selesai masalah mandi. Mana mandi ni kan? Mana kita kata mandi bodoh-bodoh lah mandi. Asal ke mandi je, kata mana air tu dah kepala sampai ke bawah mandi. Selesai maka dia pun masuk. Sayyidina Umar kata, wahai apa dia Uthman, mana kamu pergi? Dia kata, sungguhnya tadi ambo mari awal dah, tapi ambo tak buat hak ni. Mana dia? Ambo mari ni ambil wuduk je, tapi ambo tak mandi. Maka sebab itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, idza ata ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila seseorang di antara kamu mari nak Jumaat, maka naklah dia mandi. Jadi puak kita ni boleh katakan mandi belaka dak. Nak pergi Jumaat ni memang mandi. Tak selesa kalau tak mandi nak pergi Jumaat. Itu sunnah tu sebenarnya. Sunnah yang kita hidupkan. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, man irtasala yaumil Jumaah, siapa yang menyuci diri pada hari Jumaat, ya, cuci diri dia berapa semua, thumma raha fis sa'ah, kemudian dia pergilah waktunya, waktu pada hari Jumaat ni. Al-awwalu faka'annama qarraba badanahu wa man raha fis sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba qarah wa man raha fis sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aw aqran wa man raha fis sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fis sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Apabila kita ni, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, seperti mana mandinya, mandi junub lah, mandi wajib tu. Lalu pergi di awal waktu, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor unta. Imam Nawawi dia letak waktu awal waktu ni bila? Nak mula pada awal waktu ni. Imam Nawawi mengatakan bila mana terbit matahari itu boleh gidah masjid. Orang rumah tanya, mana awal hari ni? Pergi masjid kau pergi ke mana ni? Pergi masjid kau pergi ke mana ni? Tak arak ni. Nabi Imam Nawawi kata boleh dah pergi. Kalau kita pergi terbit matahari tu, kita siap-siap mandi, kita pergi masjid dah. Kita dapat korban yang pertama apa dia? Seperti menyembelih, mengorban seekor unta. Besar ni. Kita nak buat setahun sekali unta ni pun dok lagi. Dok tak buat lagi unta ni. Lembu pun tak seekor sebahagian. Tu pun kadang-kadang tak ada nak buat. Ni Nabi kata orang yang di awal masjid nak tahu bila bermulanya. Bermula terbit matahari, maka waktu itulah Nabi kata orang ni mengorbankan seekor unta. Wa marrahatis saniyah, siapa pula pergi waktu yang kedua? Pergi waktu yang kedua ni waktu apa dia? Ni kata Rasulullah SAW, seperti mana menyembelih seekor lembu. Dia pergi waktu yang kedua. Bila waktu kedua ni? Waktu orang yang pertama tu pergi, maka orang yang kedua tu mengikutilah. Maknanya waktu pertama tu terbit matahari dia pergi selalu. Pergi selalu tu boleh, pahala dia seperti korban. Yang kedua lembu. Yang ketiganya apa dia? Iaitu seperti mana mengorbankan seekor kambing. Waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, seperti mana mengorbankan seekor ayam. Waktu keempat. Waktu kelima ni, duduk mana waktu kelima ni hadirin? Seperti mana mengorban sebutir telur. Sebutir telur. Pandai pun telur mahal apa-apa. Kita ni pakai berbunan telur. Nak pakai berbunan telur tak sihok lain. Tu je telur mahal, payah telur tu. Jadi Nabi SAW sebut, bila akhirnya, apabila datangnya, idza hadara, iaitu bila datangnya imam, fa idza kharajal imam,
Tok Imam pun tubik daripada rumah dia mari ke masjid, naik atas mimbar. Waktu tu bila mana Tok Imam mulakan dengan alhamdulillah ataupun dia beri salam dulu. Tak beri salam pun tak apa sebenarnya khutbah ni. Tak beri salam tak apa. Tak pegang kayu pun tak ada masalah. Sah khutbahnya. Jadi nak ayatnya Tok Imam pun masuk naik tu gak. Mula alhamdulillah, pujian pada Allah, maka malaikat pun tutup segala dah. Cumanya pintu masjid tak tutup. Kalau tutup pintu masjid, ambo ingat PKP hari tu baloh nak mari masjid hari Jumaat ni. Tak ada dah baloh lepas ni dah. Tak ada baloh dah. Oh, masuk PKP hari tu baloh, ambo nak pergi. Siapa wis sana nama ni? Tak haji ni dia ni tak haji ni pergi 2 kali dah ni. Ambo tak pergi lagi ni. Oh baloh. Oh je ke boleh pergi masjid ni? Masa tu lagi, pakak nak pergi. Masa boleh pergi, tak berapa nak pergi pula dah buat kita ni. Terbalik sungguh dia orang yang gitu ni. Masa tak boleh, nak. Masa boleh, tak berapa nak sungguh. Patutnya, marilah masa boleh ni. Jadi kita kalau boleh hadirin, dalam sebulan ni kita biar korban hoksa sekali. Apa dia? Ambil sah. Apa dia? Korbannya, iaitu untuk. Jangan siapa kita kata tadi, Tok Imam khutbah kedua tak siapa-siapa lagi. Allah, ada orang. Ada orang ayaki baru siapa apa berat. Bunyi motor pop. Selamba dia mari. Kita berasa malu juga dak kita dengar dia ada lah. Jadi nak ayatnya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat sikit lagi di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ya. Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam sebut hari Jumaat ni di antaranya kita sebut tadi mandi, dan perkara mandi ni perkara yang paling mustahak lah. Kena kita jaga, kena mandi sungguh-sungguh. Pada hari Jumaat ni ada satu larangan, di antaranya apa dia? Jual beli. Imam jual beli. Dia naik zaman siapa dia? Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar wafat dia, naik Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar ni kena tikai perut dah waktu subuh. Kemudian naik ya Sayyidina Uthman. Naik Sayyidina Uthman ni, kaum muslimin makin bertambah. Tu jadi sebenarnya jadi best 2 kali tu. Sampai hari ni kita buat. Tapi kalau best sekali pun sah. Nak orang yang jadi 2 kali ni. Jadi ijtihadnya siapa dia? Ijtihadnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia mengeluarkan apa dia, bahawasanya kita kena best 2 kali. Sebab apa dia? Nak meraihkan orang ramai ni nak mari masjid kita pun tak berapa nak besar. Orang makin bertambah, maka kita beri peluang kepada mereka-mereka hak dalam perjalanan ni supaya mereka dah sama-sama dengan khatib bersama-sama. Sebab itulah kita lihat bila mana azan je pertama dan kedua, maka dilarang sama sekali jual beli. Jual beli ni Imam Nawawi kata siapa dia? Orang lelaki dilarang berjual beli. Walaupun dengan siapa menyapa, bela-bela lalu. Bela-bela lalu kita beli pok sehingga dia pun jalan lagi masjid, kita pergi jalan masjid. Batal, tak sah jual beli itu. Tak sah. Imam Nawawi kata. Imam Nawawi ni kita sebut tadi apa dia? Imam mazhab Syafi'i. Tak boleh jual beli waktu tu. Siapa dia boleh jual beli waktu tu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang tina boleh. Orang yang tak terlibat dengan sembahyang Jumaat, maka orang tina boleh dengan puak-puak dia. Bukan kata orang tina jual, kita orang jatuh boleh pergi beli. Tak boleh. Kita orang jatuh dilarang sama sekali. Bila mana azan dikumandangkan, maka tidak ada lagi jual beli di antara kita dengan penjual, kita dengan makna tak boleh dah. Bila pula boleh? Betul. Habis Jumaat tu kan, selesai dah boleh dah kita untuk melakukan ibadatnya apa dia? Berjual beli. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kamu atas muka bumi ni, gila nak pergi ke mana pun tak ada masalah. Nabi tak kata hari Jumaat tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh kata. Nabi tak kata hari Jumaat tak boleh kerja, tak ada, boleh kerja, tak ada masalah. Cuma waktu tu, waktu antaranya azan. Sebab pada hari Jumaat ni kita kata lebihnya, antaranya ada satu waktu hari Jumaat ni doanya mustajab. Doa ni hadirin, doa ni tak ada lah. Doa ni dia menjadi doa silatul mukmin. Doa ni senjata orang mukmin. Doa ni paling hebat. Kita tak nampak kelebihan dia. Antara hari Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya para ulama membahaskan hari Jumaat ni waktu mana doa mustajab. Doa. Para ulama mengatakan di antaranya doa waktu hari Jumaat ni bila? Di antaranya hari Jumaat bermulanya khatib di atas mimbar sampai habis maya. Waktu tu doa mustajab. Yang kedua ulama kata di antara 2 khutbah.
Sebab tu kalau boleh tempat kita ni ada setengah-setengah masjid, Bilal kita akan baca doa. Sebenarnya hak sunnahnya jangan Bilal baca doa. Hak sunnahnya kita sendiri baca doa. Masing-masing baca doa waktu tu berdoa nak berdoa gapo. Comel hak tu. Sebab kalau Tuan Bilal baca doa, Tuan Bilal kata tak cia, ampun doa tak boleh nak doa semua. Tiap-tiap minggu hamba kena baca doa. Tuan Bilal kata. Tapi memang betul. Hak sunnah Nabi kata apa dia? Hak sunnah hari Jumaat ni kita sendiri masing-masing berdoa, minta lah nak doa gapo. Tuan Bilal dia ada hajat dia, khatib ada hajat dia, jemaah ni ada hajat dia, AJK ni ada hajat dia. Semuanya masing-masing ada hajat. Doa Nabi kata di antara doa mustajab waktu bila? Di antaranya khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, waktu hari Jumaat ni doa mustajab bila? Selepas asar sehinggalah terbenam matahari. Waktu tu di antaranya ambil masa sikit hari Jumaat ni kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta dengan Allah, nak gapo dia, ya Allah berikanlah kebahagiaan pada rumah tangga kami, ya Allah. Tak salah, tak ada masalah. Ya Allah jadilah zuriat kami zuriat soleh dan solehah, ya Allah jadilah jiran kami jiran yang baik, ya Allah. Jadilah minta dah gapo dia kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi kata hari Jumaat hari yang doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pada hari Jumaat ni, hari kebesaran ni kita sebut tadi, hari yang dijadikan oleh Allah Nabi Adam, tu kita hari Jumaat dijadikan. Inilah kelebihan dia yang patut kita mengambil kesempatan pada hari Jumaat. Hari Jumaat, orang kata bukan ingat malam Jumaat, dak lah. Hari Jumaat ni maknanya kita melakukan ibadat yang begitu besar nilai dia, sehingga kan doa-doa kita dihimpun oleh Allah. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, akhirnya kata Rasulullah SAW, pada hari Jumaat sesiapa yang berselawat padaku, man salla alayya sallallahu alaihi ashran. Rasulullah sebut, siapa yang selawat kepadaku, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Hari Jumaat tak? Allah selawat pada kita. Lagu mana Allah selawat ni? Ulama kata lagu mana? Allah memberi keberkatan pada kita. Selawat kita tu malaikat bawa dalam satu bekas hantar punga GNT hantar barang. Supaya dengan ninja hantar barang dak. Supaya puh laju hantar barang sampai rumah kita. Beli kemarin siapa dah. Nak ayat tu beli kemarin siapa? Hak ni Allahumma salli ala Muhammad selalu dah bawa buat Nabi. Siapa dia? Fulan bin Fulan selawat pada. Ni maka kita banyak selawat. Berselawat pada Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, maka kita memperbanyakkan. Kerana sampai selawat sekali 10 kali Allah balas. Gapo dia? Allah jawab ni, Allah berikan keberkatan pada orang selawat. Percayalah selawat ni banyak kelebihan dia. Orang yang beramal dengan selawat ni insya-Allah dia tahu kelebihan dia yang Allah berikan. Jadi banyak-banyak kita berzikir pada hari Jumaat, ingat dengan apa dia? Kita itu berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa apa banyak dah. Mudah-mudahan perkongsian kita malam ni beri manfaat pada hamba sendiri, hak kecek, pada hadirin semua. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat beramal sama-sama, untuk kita beramal dengan apa yang dijadikan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahululah perkongsian kita malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu lain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.